di book bab 3 kegravitian, physics form 4. Welcome back from your holiday, freshen up everything. Jom kita warm up dulu. Sebelum kita start, kita warm up. The very first formula yang pertama yang you guys ingat, apa dia? Dia melibatkan dua objek dari M1 M2. Father, mother, my girl, run. Very good, power. Bila nak pakai formula ni, bila awak nampak ada M1, ada M2, dua jasad. Very good, one to refund. You are very good, Raisa. When you have M1, M2, apa tengah dia? Daya gravity, your F. Very good. You have father, mother, my girl, run. There you go. Like that. Tadi you guys nampak tadi belakang ni. Tak kan? Tak nampak kan? Okay. The second formula. Ada pelajaran baru. Okay, kalau ada pelajaran baru, don't worry. Kita ada kat sini semua dah ada jawapan semua. After the class, go ahead download punya jawapan. Okay, yang senior. Ramai senior kan? Ramai senior saya nampak ramai senior kat sini. Syazwani semua jawab senior, I know. Guide yang pelajaran baru ni kalau katakan you ada problem, okay, just guide saya juga. Saya pun baru juga sebenarnya. Okay, baik. Second formula. Guys, my grandma really rock. Very good. Boop, right there. Bila nak pakai formula guys, my grandma really rocks. Bila nak pakai itu? Bila ada pecutan. Very good, Syazwani. Very good. When you have acceleration, ada benda yang jatuh. Okay, ada benda yang jatuh, well, you akan ada pecutan kat situ. Anytime yang ada benda yang ditarik oleh gravity, dia jatuh, pecutan. Line planet, line dia pecutan dia. So different planet will have different pecutan dia. Nah? Aisyatul Ashikah tanya, sedah bab berapa? Ini adalah bab 3 baru. Ini baru bab 3. Next, your third formula. Father, my violet band, Rosa. Father, my violet band, Rosa. Very good, power. Bila nak pakai formula ni? Dia daya betul. Daya centripetal, daya memusat or centripetal force, FC. Bila nak pakai daya ni? Bila nak pakai formula ni? Bila ada benda yang berpusing betul dan ditarik ke tengah-tengah orbit. Very good, power. The fourth formula. Yang keempat. Okay, Father, my violet band, Rosa. The fourth one, adu violet band Rosa. Betul. Ini adalah pecutan. Pecutan bila dia berpusing tu. Kan? Dia berpusing tu adalah pecutan yang ditarik ke dalam. Jadi ada daya tarik, ada pecutan juga tarik juga at the same time. Adu violet band Rosa. The last formula yang kita dah buat last time. The very last, yang 5. The fifth formula. Ingat tak? Yang akan menyebabkan you guys sakit perut. Apa dia? Mama, 4 pai, rempah ratus rendang, go to toilet. Power. Let it go. Mother, 4 pai, rempah ratus rendang, go to toilet. Ini adalah formula atau memori yang you senang nak hafal. Betul. In a way that you ada maths yang besar. Betul. Bila ada maths yang besar, bila nak pakai formula ni? Bila nak cari jisim atau mass of the earth, mass of planet, mass of jisim matahari. Boleh tak sepakai ni untuk cari jisim orang? Tak boleh. Betul, tak boleh sebab tak kuat. Dia punya daya graviti tu tak kuat. Kalau nak kira jisim sekolah, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab sekolah kecil juga. Benda ni cuma boleh benda yang berpusing orbit dan di tengah tu mesti jisim berat. It's very big. Baik. Dan ada satu lagi formula. Just in case kita kat sini sekarang. Dekat right over here. Tapi jauh sangat. There you go. Kita dekat soalan yang ke-14 muka surat 16 Sama tak? Jadi this is last time kita buat kan? Baik, jawapan dari sini dah. Nampak tak itu? Kita nak ramalkan jisim matahari. We want to know the mass of the earth. So matahari itu bumi gerak pusing-pusing. Jadi bila dia gerak pusing-pusing, kita boleh tahu dia punya jisim, matahari punya jisim. Sekarang, ingat tak formula untuk hal laju? Hal laju itu macam mana? V, velocity. Apakah formula velocity? V sama dengan S bahagi T. Baik. Kalau katakan lupa, kita refresh balik. Kita refresh pada bab 2. Bab 2 sini iaitu kita ada S, kita ada V, kita ada A. Ingat tak? Sesaran, hal laju, pecutan. Kalau katakan kita nak V, what if you want V? Kita nak V, formula untuk V apa? Ada ingat tak kat sini? V sama dengan S bahagi T. Very good. So you S bahagi T. Kalau nak dapatkan A, V bahagi T pula. Very good. Power. Sekarang kita nak fokus pada ini saja, iaitu hal laju. Ini hal laju. Perbezaan sesaran bahagi dengan masa. Contoh, kita nak tahu whether Afaf Murshidah, katakan dia nak berlari. Okay. Afaf Murshidah kat sini. Dia berlari kat sini. Kan? So this is her.
Kita ada seorang lagi, Muhammad Rizwan. So Afaf dengan Muhammad Rizwan kat sini. Rumah purple satu, rumah biru satu. Oh, lama rindu rumah semua masukan ni. Kan? Rumah purple. Ada rumah purple, ada rumah purple kan? Yang ada biasanya rumah merah, biru, hijau, kuning. Betul? Ada 5 biasanya. Hijau, biru, merah, kuning. Satu lagi apa biasanya? Ungu ke? Purple ada? Banyak tak? Purple. Ada yang orange, ada purple kan? Ada 6 tau sebenarnya. Yang ke-6 ni rumah yang orang tak bawa baju. Rumah denda. Jadi yang 5 tak bawa baju ni, dia ke-6 tu. Biasanya ada 5, ni ada rumah. Yang ke-6 ni biasanya kat tepi tu. Ada pakai baju uniform ni. Okey, nah. Kita ada Afaf dengan Rizwan. Dia berlari. Sekarang, dua berlari. Yang berlari ni. Kalah Olimpik. So, you go so, dia akan gerak dari satu tempat ke satu tempat. Start dari sini, habisnya dekat sini. Right there. Ini bukan roh yang keluar, bukan Ini contoh daripada sini, dia akan lari like that. Ini kedudukan asal, kedudukan akhir. Sekarang, kita tengok dia bergerak berapa meter? Dia bergerak 5 meter contoh. Jadi S dia berapa? Sasaran dia berapa? 5. Betul, dia dah gerak 5, sasaran dia 5. Kita tengok situ, S sama dengan 5. Right over there. Tapi, Afaf lari, satu saat je. Bunyi dah laju. Rizwan being the gentleman. Rizwan Rushadi tu being gentleman. So, T dia 1. Sini, S dia sama dengan 5 juga. T dia sama dengan, Rizwan lari tu, dia bagi ladies first dulu. Dia bagi. Very gentleman. Yelah kan, cakap nak berhubung dengan perempuan tu tak? Katakan, pandai bagi nombor 3. Sekali je tak apalah. 3. Ada orang bagi, bukan saya bagi. Dia yang cakap dia. Ada seorang dia cakap, 3 saat. Saya ikut je. Baik, kita kira. Kalau nak kira, siapa lagi laju? Macam nak tahu? Adakah Afaf yang purple ataupun the girl or the boy? The girl, Afaf tu. Right? So, the girl lagi laju. Kenapa? Kalau kita kira, V sama dengan S bahagi T, iaitu 5 bahagi 1, 5. Unit must be MS negative 1, 5. Nilai dia besar, 5. Kita kira yang the boy pula. V sama dengan S over T. Kan? S dia berapa? It will be 5 juga, 5 meter. Tapi dia lari berapa saat? 3. So, you're going to get 1.666 atau 1.67. Apa? Meter sesaat. So, mana nilai besar? 1.6 ke 5? 5 lagi besar. Bermakna ni lagi laju. Jadi, ini bab 2. Form 4. Ya kan? Baik. Ini adalah hal laju tau. This is simple. Sebab dua-dua lari straight. Kata kira seorang. Ada seorang Ahmad Nazmi. Dalam nenas. Kejut sir. Okay. Selalu potato je kat sini. Ada nenas kat sini. Okay, Nazmi ni, tak tahu. Dia pakai suit nenas itu. Ini Nazmi ni. Okay. Ini contoh. Okay. Nazmi ni, dia pergi angkasa lepas. Tapi, dia tak lari straight tau. Dia lari berpusing. Orbit. Macam tu. Kalau lari straight senang. Kalau lari straight, formula dia V sama dengan S over T. Bab 2. Tapi kalau katakan dia berpusing. Right, okay, dia sekejap sini. Ada dia lari sini. Ada dia lari lagi dekat, dia akan berpusing. Right here. So maknanya kita akan ada center tau. Akan ada satu titik tengah. Nampak tak? Dia berpusing. Dia berpusing. Jadi ini terbagi sebagai R. Jarak titik tengah tu. Beza dengan ini kalau lari straight line. So kalau katakan straight line, dia just S over T. Senang, substitute. Tapi kalau dia lari pusing, adakah formula dia apa? V sama dengan, dia tak ada daya. Kita tak cakap pasal daya, kita tak cakap pasal memusat. Kita tak cakap pasal daya memusat, kita tak cakap pasal percutan memusat. We don't talk about the centripetal force, we are not talking about acceleration. Kita cakap pasal V yang pusing. Iaitu, kalau pusing, ingat tak formula bulat apa? Betul-betul bulat 2 pi J ataupun 2 pi R. Dalam fizik kita tukar pada R. R maknanya radius. Jari sama dengan radius in English. Tapi dalam formula kita letak R. Kita bagi R. Ini adalah page 16 kan? You guys page 16 kan? Yes, page 16 ni. So, you punya S dah tak bentuk straight tau. Sepatutnya S over T. Tapi sebabkan S tu dia gerak berpusing. Jadi akan jadi 2 pi R over T. Faham tak? Cara kira hal laju lain sikit. Kalau katakan the straight line, S over T dia. So easy. Tapi, when you have yang ni, dia berpusing. Nazmi tadi. Nazmi dia berpusing-pusing. Jadi kalau every time you lari berpusing, dia akan bentuk bulatan 2 pi R over T. Nah, bukan just Nazmi saja tau. Bumi berpusing. Bulan berpusing. All this planet pun dia akan berpusing. Sama juga cara dia. Satellite pun berpusing. So bila you guys nampak, bila awak nampak
ada benda berpusing dan kita nak cari hal laju. Bukan daya, bukan pecutan, kita cari hal laju. So kita pakai formula ni. Kalau Olimpik berpusing tu pun yes, betul. Datuk Azizul Hasni Awang. Apa nama dia? Oh, lupa lah. Tengok, so punya dekat Google, betul kan? Azizul Hasni Awang. Baik. Kalau Datuk Azizul Hasni Awang dia lari berpusing, bukan dia naik basikal berpusing, 2πr juga cara kira. Nah? Okay. So kita cuba buat latihan ni. Ready? Let's go. Bumi mengambil 365.25 hari untuk mengorbit matahari sepenuhnya. Jari orbit ialah 1.5. So the radius is 1.5 times 10 to the power of 11 meter. Berapakah laju bumi? Laju dengan hal laju kita boleh berkaitkan. Cumanya hal laju kena ada arah. Itu saja. Jadi kalau laju, V is equals to, dia berpusing. Apa formula dia? Ingat tak formula dia? Dia berpusing 2πr. Very good. You punya formula, dia nak laju Dia want the speed. So you punya V is equals to 2πr over T. Habis ada problem sikit. Sikit ada problem. Tetelem tak? Jom. Meter. Tetelem. This one tetelem tak? Siapa tak tahu tetelem tu, inilah kuantiti asas. Ada kat page 1 nanti. Okay. Ni hari. Kalau kuantiti asas untuk masa apa? Saat. Very good. You have to change. Kena tukar. Kita tukar. Kita ubah dulu Nazmi. Nazmi, tak tolong Hui. Takut dia ikut. Dia Nenas tu tadi macam tu, lepas tu tiba dia. Gerak dia tu, takut dia. Okay. Right, let's put over there. Kita letak kaki dulu. Kita fokus kepada V ni. Right there. Kita dah tukar hari. Tukar pada hari macam mana? Ingat 365.25 hari. Letak situ hari or days kalau you tulis dalam English, put in English. Right there. 365.25 hari. Dan kita nak buang hari. So, kita nak buang hari. Tak mau. Hari letak atas ke hari letak bawah? Kalau you nak buang hari tu. Hari kita letak bawah. Very good. 1 hari. Letak situ 1 hari. Sebab kita boleh cancel. Hari-hari. 1 hari berapa jam? 24 jam. Kata lem lagi tak? Belum. So you guys, belum kata lem lagi. Letak, nak buang jam pula. Letak jam dekat atas ke bawah? Letak dekat bawah. Very good. Jam letak kat bawah. 1 jam berapa minit? 60. Very good. Dan kita nak buang minit pula. Minit letak bawah. 1 minit berapa saat? 60. Very good. 60 saat. Kata lem tak? Kata lem. Now you're safe. Baru kita cancel. Kita cancel hari, dup, jam, dup, minit, dup. Setakat ni okey? Alright. Easy peasy Jadi kita cuma dapatkan sini 365.25. You darabkan dengan 24, you darab dengan 60. Satu darab satu tak payahlah, senang je kan? You ignore je. 24 darab 60 darab 60. Yang tinggal hanyalah saat. Okay, cukup. You akan dapat berapa? 31 atasnya 31557 600. Dapat tak? Do you get the same thing? Dapat? Ada tanya. Tetelan tu apa? Tetelan tu adalah kuantiti asas. Ada dekat sini. Sekejap Tegur kat muka surat pertama tadi tu. Kalau you perasan kuantiti asas ada dekat sini. This is tetelan. There you go. Kuantiti asas. Tukarkan semua kepada kuantiti asas. Time adalah saat. Baik. 60 kena ada 2. Ada tanya, kenapa 60 tu kena ada 2? 60 tu, kita tengok The reason why 60 ada 2 sebab kita tukarkan 60 pertama adalah 1 jam 60 minit. Minit tak boleh tukar. We cannot biar dalam minit. Tukar lagi. Nak buang minit, 1 minit 60 saat. Now, so go ahead, you can screenshot itu kalau nak. Okay, once you dapat saat dah, baru masuk dalam formula. Apakah formula laju tadi? Kalau dia bergerak berpusing. V sama dengan 2πr. Very good. V is equals to 2πr over T. So you already got this one. You dah ada dah. Jadi 2π. You boleh pakai dalam ni. Atau you boleh pakai 22/7.
R kita berapa? R kita adalah 1.5 darab 10 kuasa 11. Okay, yang tak nampak catalan tu jangan risau. Saya akan upload di dalam sistem. So you guys boleh tengok nanti. Di sini ada sistem, ada jawapan nanti. Dekat first page tu akan ada catalan. Baik, 2 pi R. R kita 1.5 darab 10 kuasa 11. Bahagi dengan masa. Masa kita berapa tadi? Nampak tak? Dalam saat. Do you remember? It will be 31, betul. 31, you got this one 31,557,600. Cuba dapat kira, calculator. Go. 2, you can use shift kat sini shift right there. Boom. Dapat tak? 2 pi. And then darab dengan dalam kurungan 1.5. Ni semua kita ada sini. Ada EXP. EXP 11 untuk kurungan. And then you divide by yang tadi tu. 31,557,600. Dapat apa? 29,865. Very good. You should get 29,865.32. Unit adalah meter sesaat. Jangan lupa. It will be meter sesaat. You guys boleh permudahkan gerakan 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi 2.99 darab 10 kuasa 4 ms negative 1. Boleh, tak ada masalah. So either this one or that one. Nah? 29865. Apa tak? This is your answer. Okay, dalam exam, kalau katakan nampak macam ni kan, you tuliskan sini. 1 right there, 2 right there. You bagi tahu examiner ini nombor 1 saat, ini nombor 2. Ya? Senang kan? Okay, kalau tak tulis 10.4 pun tak ada masalah. You can leave it like that. You boleh biar, tak ada masalah. Kalau nak biar 29865.32 tak ada masalah. MS negative 1. Tak ada masalah. Kalau katakan nak tulis juga, boleh. Kita tengok kalau kita nak lukis, dia ada 1, 2, 3, 4. So, dia akan jadi 2.9. Takkan 8 lagi sebab belakang 8 ada 6. Kita bundahkan. 9 darab 10 kuasa 4 ms negatif 1. Adakah tak ada yang tak faham? Macam mana tukar kuasa tu. Okey, kuasa ni dekat ESP ni Nampak tak? Stop kat ni. Memang got it? Cool, power. Kalau katakan tak nak tukar kuasa tak apa, you can leave it like this. Tak ada masalah. You can just leave it like this. The next adalah hukum Kepler. Okay, yang pada tanya tadi tu, macam mana dapatkan kuasa, I will come back dulu nanti. I will come back with that. Tapi setakat ni, penggunaan kalkulator dalam ni juga, dalam modul. Don't worry, for the newcomers. Kita nak tengoklah berapa ramai yang baru kat sini. Mana Zul Irfan cakap dia baru, ya ke tu? How many numbers? Berapa jari you guys nampak? 3, 5. Hai, Razmi cakap 5. 3? Macam mana dapat 5? Okey, berapa jari you guys nampak? Berapa jari you guys nampak? Ramai guys yang baru sini. Berapa jari you guys nampak? Ni, berapa jari you guys nampak? Ramai yang lama, ramai yang baru juga. Ni, okey, ini adalah, ni jari juga so the answer is 5, 5, 5. Ni pun jari juga. Okay. Saya tahu, siapa yang lama, siapa yang baru. Okey. Yang tadi cakap baru tadi, dia cakap dia pun jawab 5. Itu maknanya tipu. Itu dia adalah sudah lama tu. Tahu dah. Jangan tipu magician. Magician tipu you guys tak apa. Okey, back kepada sini. Hukum Kepler. Start off pada hukum Kepler. Kita ada 3 hukum Kepler. Yang pertama, you ingat pasal orbit. Yang kedua, you ingat pasal hukum luas ni. Saya akan demonstrate hukum luas. Ada kaitan dengan sikit dia. Okay. Yang ketiga adalah hukum tempoh. Iaitu kita main dengan masa. So ini adalah hukum orbit, dia bergerak pusing. Ingat hukum orbit dia berpusing. This orbit. Hukum luas is basically it's like macam pizza ataupun Oreo. You boleh bayangkan hukum luas tadi tu. Okay, it can either be pizza ataupun Oreo tadi. Ada sikit sini. Yang tak makan tu saya cakap tadi, kalau tak makan dulu Baik, hukum tempoh masa ada. Kita ada 3 setakat ni. Jika nak ingat sekali lagi, ada berapa hukum Kepler? Ada 3. Very good. Yang pertama, dia main dengan hukum orbit, berpusing tadi. Kedua, luas. Very good, jadi luas Contoh Oreo ni ada luas dia. Jika kita potong Oreo tu pun ada luas dia juga. Baik. Hukum tempoh. Ni kita tengok nanti. This one after this. Tapi 3 lah. Ingat?
Alright, good. Jadi kalau hukum pertama, the very first law dia cakap, Kepler cakap setiap planet dia akan orbit matahari. Semua planet akan orbit matahari. Tapi bentuk orbit tu adalah ellipse. Tahu tak ellipse tu apa? Ellipse ni dia macam bulat tapi dia istimewa sikit. Saya tak nak cakap perkataan cacat, tak elok. Dia bulat tapi dia bentuk telur. Yes, very good. Macam oval. Tapi oval straight tau. Telur straight macam ni tau, oval. This is bujur. Ellipse dia tak. Ellipse ni dia tidur. Ellipse ni bujur dari tu, dia pergi tidur. Ni lah ellipse. Jangan kata malas kan dia. This is oval. Ellipse will be like that. Telur tidur. Ellipse ni boleh bayangkan, dia telur tengah tidur. Ingat telur tak tidur ke? Telur tidur jugalah. Saya nak tulis TTIDO. Tapi Mizan Tiko pemarah tu lah. Itu dia satu. Baik. Okay, next kita tengok kepada hukum Kepler pertama. Dia cakap setiap planet akan orbit matahari, tapi bentuk planet tu apa? Bentuk planet tu adalah, bentuk orbit tu adalah ellipse. Very good. Kita ada planet. Contoh planet bumi. Dia akan orbit matahari dan orbit dia berbentuk ellipse. That will be the first one. So you highlight kat sini, orbit ellipse. So all planet move in elliptical orbit. Dalam English kita sekalikan lah. So all planet akan orbit secara ellipse. Itu adalah pertama, ayat pertama. Ingat pertama? Dan ada ayat kedua juga. Ayat kedua mengatakan matahari berada pada titik fokusnya. Matahari dekat fokus. Sun at focus. Itu je. Hukum Kepler mengatakan planet dia orbit secara ellipse dan matahari berada pada fokus. You remember that? Dapat? Ya? Okay. So again, kita try sekali lagi. So sekali lagi, hukum Kepler pertama mengatakan setiap planet akan orbit secara ellipse. Very good. Dan matahari berada pada fokusnya. Dan ramai confuse apa itu fokus. Don't worry. Bukan fokus tu tau. Bukan fokus like I'm looking at you right now. That's not the focus. This is a bit different. So let's talk about in English. All planets move in elliptical orbits. So orbital elliptical and the sun is at one of the focus. Kita ada telur tidur tadi kan? Alatkan selukis bulat. Saya buat lah. Bulat tu. Saya try. Yang the perfect circle. Cuba kita cuba. The perfect circle. Boleh lah. Again. The perfect circle. Boleh lah Tutup sebelah mata. Kalau cakap buruk, saya tak nak buat magic. Okay. So, kita ada bulat. Tengah-tengah dia apa? Tengah-tengah center, right there. Ini center dia, tengah-tengah. Right in the middle. Kan? Kita ada center. Studio punya lah. Ramainya fake puji. Kurang cantik. Tak apa, dia cakap kurang cantik. Tak apalah, saya merajuk, saya tak nak buat magic ni. Okay, kita ada center. Dalam ellipse tadi pun, ellipse tu dia telur dia tidur juga tau. Ada center juga, right there. Ini center dia. Dulu ada center. Tapi antara center dengan hujung, itulah fokus. Nampak tak ni? Kita ada, kata kita go straight line. Like that. Okay. Tengah-tengah tu, antara center dengan hujung, tengah-tengah tu adalah fokus dia. Kalau bahasa Inggeris, kalau ada dua fokus, kita panggil fokat. Ini tengah-tengah ada. Ini fokus. Nampak? Ada F. So dia ada C, dia ada F. Sama juga macam ini. Tengah-tengah ada antara center dengan hujung, tengah ada apa? F. Very good. Focus. Tengahnya ada focus. Right over there. Tapi ada tak kalau kita cakap satu je kat sini? Takkan. Kena ada satu lagi sebelah sana. Dia ada side pun sama juga. You have to be fair. Put like that. Ada focus. Right over there. Mana ada dua focus? Sebab tu dalam hukum Kepler dia cakap matahari berada pada salah satu fokus. Either one. Tak boleh ada dua matahari tak? You can't have two sun. Pelik lah. So, dia cakap, matahari tu, dia ada dua fokus, nampak? Ni center. Center sini, telur tengah tidur. Center sini, antara center, ada tengah-tengah itu fokus matahari. Salah satu fokus dia. Itu sahaja. Senang tak? Easy peasy. Senang, stop. So, dia cakap, matahari boleh ada dekat sini, atau ada dekat situ. So, it depends how you draw it. Itu sahaja. Got it? Hukum Kepler pertama. The first law of Kepler. So, Kepler's first law, everything kat sini, saya explain, jangan risau. You just fokus kepada bentuk ellipse dengan fokus. Itu sahaja. Ada tanya paksi minor, paksi major. Okay, paksi ni is actually macam axis tau. Y dengan X. Yang panjang kita panggil paksi major or major axis. Yang pendek adalah paksi minor or minor axis. Okay, so kenapa matahari? Tanya. So kenapa matahari tak ada dekat axis Y? Bukan sebab tak boleh.
Ada kenapa matahari tak berada dekat sini? No, tak boleh. Dia cakap fokus ni dekat sini center dan dekat paksi major. It must be paksi major. Sebab tu bentuk dia ellipse, bukan bulat. Kalau katakan bulat, kalau katakan you guys cakap bulat, matahari boleh berada kat atas, berada kat tepi, berada kat sini. Ini kalau bulat. Sebab everything is fair. Sebab tu kalau dalam ellipse kita ada major yang panjang dan minor. So matahari ni berat berada pada yang major. Nah? Itu je. Baik, kita tengok kepada soalan. Dia cakap apa? Nyatakan hukum Kepler pertama. State Kepler's first law. Ni cara nak tulis hukum Juga nak kira hukum tadi tu. Ambil keyword. What is the first keyword? Orbit secara apa? Orbit secara ellipse. Very good. Or in English, if I were to write in English, it will be elliptical orbit. The second one. Okay, yang kedua. Focus. Very good. Matahari tu. Matahari tu ke mana? Matahari. Matahari. Jangan dipakai Miza Matahari dekat fokus. Very good. Nah, ini adalah teknik. Ini bukanlah cara awak jawab dalam exam, tapi ini adalah teknik untuk you guys jawab dalam exam. Because you dapat keyword saja. Once you dapat keyword, inilah examiner nak tengok. Alright. So sun is at the focus. Inilah you nak tengok. So the rest of it, ayat yang you goreng, doesn't really matter apa tata bahasa tukang langgang pun. Tapi examiner tengok ni saja. Tu je. Maksudnya, kalau kita tengok balik tadi tu, setiap planet, you boleh tahu orbit bagi setiap planet adalah ellipse. Atau kalau katakan you guys tak ingat, setiap planet akan orbit secara ellipse. You see the difference? Ayat berbeza tapi keyword tetap ada. Sekali lagi dalam nota dia cakap orbit bagi setiap planet adalah ellipse. Of course, takkan hafal semua, pening kepala. So you just ingat orbit, you ingat ellipse. Setiap planet orbit secara ellipse. Boleh juga. If I were to write setiap planet orbit secara ellipse. So all planet moving elliptical orbits. So kalau katakan you dapat keyword, keyword apa? Examiner nak tengok orbit, examiner nak tengok ellipse. You hit the keyword kan. Sebab tu saya tulis kat sini keyword. Elliptical should be double hand. So you dapat keyword, then you boleh goreng ayat. Nah, you boleh tukar mengorbit, tak ada masalah. Mengorbit adalah kata kerja, tak ada masalah. Sebab tu saya cakap tata bahasa tak ditekankan sangat dalam fizik. Don't worry. Tapi janganlah sengaja. Cumanya you got the right keyword. Keyword dapat keyword, boom, sorry. Easy peasy. Jadi kita buat ayat. Kita buat ayat. Ayat pertama kita buat dalam BM dulu Ada apa? Go ahead, cuba try. So boleh baca kat sini. Siapa nak try? Setiap planet tak berani. Dah type Kena mana? Setiap planet akan orbit secara ellipse. Very good. You can write that. Your keyword is right over here. Ellipse dengan orbit. You got that right. Nokta. Boleh, tak ada masalah. Nokta. Ataupun you boleh sambung je. Dan matahari berada pada salah satu fokus. Correct. Kita ada dua fokus tau. Ellipse. Salah satu fokus. Salah satu fokusnya. Fokus orbit tadi tu. So you got the keyword right over there. Nampak tak? Matahari fokus. Sebab kalau nak hafal ayat, ni pengalaman saya. Saya memang tak berapa nak mahir nak hafal ni. So what I do here is kita ambil keyword sahaja. Tapi jangan biar dalam exam ni. You have to write. You kena tulis juga. Cuma ini keyword, you tulis dalam kertas soalan ke mana-mana. Anyway. Nampak kan? So these are the technique. These are the technique untuk you buat. Form 5 pun sama juga. So same goes for English. If you were to write, it would be all planets move in elliptical orbits. So all planets, the rest is just goreng. The rest is just goreng, tapi goreng tu make sure ada keyword. All planets move in elliptical orbits. You can put full stop, tak ada masalah. And you boleh tulis titik fokus, tak ada masalah.
salah satu fokus pun tak ada masalah. Fokus ni, up to you. So all planets move in elliptical orbits, and the sun is at one of its ataupun one of the focus. That's it. Itu sahaja. So the keyword here adalah focus, sun, elliptical orbits. Sub key. Ada tanya, sir, orbits elliptically boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Orbits elliptically tak ada masalah. Macam saya cakap, once you got the keyword, you boleh jambel-jambel. Tapi janganlah cakap matahari itu elliptical. Lain. What I mean here is keyword tulis dulu dan ayat tu is up to you. Sebab ayat tunggang of course brushing up lah you punya PM dengan English, tapi kalau katakan tata bahasa salah tak ada masalah. Sebab examiner tengok keyword saja. You bayangkan berapa ramai student SPM. There's a lot of student SPM. Examiner ni pun kadang pening, dia manusia juga. So dia tengok dia kesalahan je. So once you got yang kat sini, you dah tutup kesalahan. So whatever ayat tulis is totally okay. Okay. Ini adalah untuk physics. Maksud dia, janganlah abaikan tata bahasa dan grammar. No, that's not what I mean. Tekankan juga, cuma jangan risau sangat bab tata bahasa dan grammar sini. Ya? Jangan abaikan, bukan saya cakap abaikan, jangan abaikan. Tapi dalam fizik kimia, kalau kita salah buat ayat, it's totally okay. As long as you hit the keyword. Keyword apa ni? Dia macam ni tau. Kalau kata dalam exam, you tengah fikir pasal ayat ni, the correct ayat. Last keyword tak kena. Dapat salah rugi. Sayang. We don't want that. Kita nak yang tu. Nah? Okay, senang kan? Okay, ada tanya, kenapa matahari tak boleh duduk kat titik tengah? Sebab inilah hukum Kepler. Dia dah kira mathematically, dia dah kira sebagai, dia dah buat pemerhatian semua. Dia dapati matahari ni akan berada dekat fokus, takkan ada dekat tengah. Okay kan? Okay, next adalah hukum Kepler kedua. The Oreo thingy, remember? The Oreo thingy. Apa the pizza one? The keyword. Kita tengok keyword dia. Ada tanya, tak ada kira-kira Alhamdulillah setakat ni, hukum Kepler pertama tak ada kira-kira. Hukum Kepler ketiga ada kira-kira. Kedua tak ada. So you just ingat the keyword sahaja. So hukum Kepler kedua, again bila you guys dah belajar fizik nanti, form 4, after this, form 5, tengok, look for the keyword. Ingat keyword sahaja. So hukum Kepler kedua, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama. Luas ni is your keyword. Luas sama, selang masa pun sama. Same area, same time. Equal areas, equal times. English senang sikit. There you go. Dan akan ada garisan. There will be a line. Nanti akan ada garis. So garis yang sambungkan planet dengan matahari. That's all you need to know. Itu saja. So a line. Itu saja. So ada 3 keyword saja. Ada 3 keyword. Meaning to say, your first keyword adalah garis. Garis yang sambungkan apa? Ada planet, ada matahari. So you got 2. Dan bila garis ni dia akan mencakupi luas yang sama dan selang masa yang sama. Maksud dia apa tau? Maksud dia sini, area sini akan sama dengan area sini. Konsep area. Oreo ni. Kita tunjuk satu benda. Ready Contoh Oreo. Contoh So Oreo ni kami Syikin siap. Saya tak cakap apa lagi dah Syikin dah siap. Okay. Ready. So Oreo ni, you kalau katakan, dia ada area dia tau. You tarik macam mana pun, no matter how strong you tarik, okay, you tarik, the area will be the same. They cover up everything the same. Sama je. The area over here, semua sama. Nampak? Warna hitam dia sama tak? Unless kalau you tarik lagi, there you go. We got 2. So ini adalah what you call it, dia punya luas dah berbeza. Luas berbeza maksud dia, ni warna hitam satu, ni warna hitam satu.
satu. Tadi tu lain tau. Tadi tu, the way you perasan tadi, dia tarik, area berlainan. Tapi ini, luas dia berlainan. Ni double lah, luas dia. Faham tak? Lagi ya. The same thing here. So, kalau katakan, sepotong ini, ada. Kalau katakan kita asing aja. Area dia tetap sama. Katakan area dia ada 5 potong. Alright. So ini sama juga 5. Contoh 2 dengan 3. Macam tu jadi 5. Faham tak? So that's the concept of for you. Dalam konsep of hukum Kepler yang kedua. Nak tak? Ambil sikit. Kalau you guys boleh ambil, selari. Itu bukan magic dah, itu dah chicken dah. Okay, back kepada sini. So no matter where you stretch tadi tu, the audio tadi tu, is the same case. Dia akan this area, ini yang stretch tadi tu, area yang sama. Faham tak? So kalau katakan saya ada pizza, saya nak belanja apa Nurizatul Syahira dengan Wan Zulifan. Laju je Zulifan. So Nurizatul Syahira kat sini saya ada pizza kan. Right then. Sebagi dia, ini sebagi, dia dapat banyak tu. Naik balik. Area dia kan. Ni untuk Wanjul, ini untuk Nurizatul Syahira tadi. Untuk Wanjul Irfan, saya akan bagi sepotong macam tu. Okay. I mean jarang lah orang potong jadi kan. Tapi sepotong macam tu. Sepotong macam ni. Sebenarnya dia akan dapat yang sama sebenarnya. Dia akan dapat yang sama. Jumlah dia, okay, katakan ini mungkin banyak sikit kot. Kita padam sikit. Wan Zulifan cuma dapat bahagian ni je. It will be the same. Kalau kan sini kita ada 3 pepperoni. 1, 2, 3. Sini pun ada 1, 2, 3. It's the same area sebenarnya. No matter where you stretch it. Sama je. Faham tak? I'm being fair. Saya memang fair. So maksud dia, kan, Wan Zulifan makan Kalau sepotong ini makan je Okay, it's the same, sama je. Kalau katakan sepotong lagi, sepotong untuk Farah Al-Uni contoh. Sepotong kat sini, right, ni je. Jadi ya. Nampak tak? Walaupun sama juga, it will be the same. You boleh bayangkan area ni sama. Ramai pula enak. Tapi saya tak cukup, dia ada satu je ni. Nanti. Kita buat kenduri. Pam. 3 pepperoni, it's the same. Faham So the same thing here. So same thing kat sini. Maknanya area dekat sini, pizza kat sini, dengan pizza kat sini, it's the same. Sama dengan konsep Oreo tadi. Tak faham Okay, kalau katakan sini besar kan? Area dia besar betul tak? Sini, dia tak besar tapi dia panjang. So kalau katakan, you guys nak isi air, contoh kontainer bekas. Dia bekas yang besar dengan bekas yang panjang. Air yang sama, the same area nanti akan cover up. Nampak tak? It's the same area sebenarnya. Itu adalah hukum Kepler kedua. Dia cakap area sini dengan area ini sama. It's the same. Sebab matahari tadi berada dekat fokus. Dia bukan dekat tengah tau. It's not in the middle. Dia dekat hujung. Jadi cara potong pizza tu bukanlah potong straight macam tu. Kalau katakan dia bulat, pizza bulat kan, kita kena potong macam ni. To be fair. Kalau matahari kat tengah. This is kalau pizza. Tapi kalau bentuk ellipse, kalau you nak potong, kalau contoh pizza ni, pelik sikit, pizza dia bentuk ellipse macam tu. Dan titik tengah dia kat sini. Right over there. So kalau katakan saya nak bagi Nur Afifah, right over here, sebagi sini. Belah sini kan. Boleh tak sebagi seorang lagi, contoh sebagi Wan Ahmad Haris katakan, sebagi dia banyak ni. Boleh be fair? Adil tak? Satu sini, adil tak? Tak adil sebab ini kecil, ini besar, tak adil. So, you jangan, kalau sini dah lebar, kalau line ni dah lebar, line ni tak payah lebar, jangan lebar, panjang je cukup.
Barulah adil. 6. So sini lebar, sini panjang. So one you got a thick one, satu lagi you dapat yang long one. Barulah adil. Sebab dia bentuk ellipse. Matahari berada kat sini, center. Faham Sub. So easy peasy. Jadi the line tu, garis tu, the line that connects the sun and the planet. So planet ni akan berada dekat orbit sini. Right over here. So this is the planet berada di sini. So akan ada line. So line ni, whatever they connect, area dia sama. Area sama, luas yang sama, selang masa pun yang sama. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau katakan, sini ada planet, dia gerak A ke B. Dia gerak A ke B satu hari. Satu hari Sini pun, C ke D, sebenarnya satu hari juga. Itu adalah hukum Kepler kedua. Nampak tak? It will take a longer time. Ini dia takes short time. Kenapa? Sebab kita ada gaya graviti yang sangat besar kat sini. It's very strong. So dia akan tarik lagi laju. Percikan is very fast. Vup, like that. Sebab ni tengah M, besar, berat. Dia gerak, vup, laju. Tapi kat sini, ada apa-apa tarik tak? Ada kan? Tak ada jisim yang besar, tak ada. Jadi dia akan gerak very slow. Sekali dia je. Contoh kalau katakan tengah PJK. Kan, tengah PJK, saya minta Zakwan, saya minta Nurjihan, saya minta Firzana, semua berlari. Dia lari tak? Nyorang ni kadang-kadang PJK, saya tahu, juga mesti mengelak kan. Saya minta you guys lari. Guru disiplin kat sini. Ataupun cikgu PJK kat sini. So you guys lari, dekat cikgu PJK baru laju. Betul tak? Ni saya tak tahu. Saya dulu student juga. So you guys lari, makin jauh. Nampak tak? Cikgu PJK tengah pandang sana. Matahari tengah pandang sana. The same goes, you guys. Lepak relax betul tak? Relax jalan. Betul tak? Ingat saya tak tahu ke? Kan? Pusing, tata, di tempat lain. Ya ke? Dah. Kan? Saya dulu student lah, saya tahu juga. Okay? So, same goes here. The same goes here, sama juga. Any planet, all planet, bagi tahu nama planet apa pun, Pluto ke Mars ke Jupiter ke any planet, you gerak ke sini, bila dekat matahari dia akan laju. Sebab ada jisim yang besar, berat. Nah, faham? So that will be hukum Kepler kedua. Dia mengatakan garis yang menyambungkan planet dan matahari akan mencakupi. Mencakupi means akan dapati, akan contain, akan mencakupi luas yang sama selang masa yang sama. Selang masa is A to B, C to D. Kelajuan akan berbeza, betul. Dekat guru disiplin ataupun dekat matahari, you guys punya laju je. Sebab ada jisim besar. Dari gravity dia is very strong kat sini, sangat kuat. Jauh daripada matahari atau jauh daripada guru disiplin, you guys jalan je. Mencakupi, ada tanya, apakah maksud mencakupi? Mencakupi ni adalah macam sweep ataupun is containing the sweep, like sweep like that. Mencakupi contoh ni kan, mencakupi sebahagian, like ambil ada. Bukan magic, dia tarik saja. Macam merangkumi jugalah, betul. Kasi that sweep. Okay. Alah, boleh ambil Baik, faham Faham? Easy peasy, sub soy. So basically, kena ada perkataan garis. Garis tu apa? Garis yang sambung apa? Garis yang sambung planet dan matahari akan mencakupi ataupun sweeps. Okay, akan mencakupi atau sweeps out
Luas yang sama, very good, Raihan. Thank you very much. Luas yang sama dan apa yang sama? Selang masa yang sama. Same area, same time. Yang ini, dia punya travel punya dah jauh pada masa yang singkat. Ini dah dekat. Tapi lambat pula. T dia is sama. T sama. 1 hari, 1 hari. 10 hari, 10 hari juga. 10 hari tapi dia dapat travel jauh. Ya? Itu je. Ini daripada Johor ke Perlis. Tu 1 hari. Ini daripada Johor ke Johor. Nampak tak? 1 hari juga. The same, something like that. Ya? Sweeps out adalah mencakupi tadi. Ini adalah keyword you, garis, planet, matahari, luas yang sama, selang masa yang sama. Nah, easy peasy. Ready buat soalan? Okay, kita buat soalan. Satu je, kita buat soalan. Nyatakan hukum Kepler kedua. As usual, bila you ada hukum, get the keyword. Ada yang tanya sweeps out tu apa? Sweeps out tu maksud dia sesapu. Sapu situ. So back here. Apakah keyword yang you guys kena masukkan? Same area, same time, very good. Dalam English, so yang ada jawab tadi, same area, same time. Luas yang sama. Sama apa? SSR, animal kan? Bukan? Oh, kan. SSR, animal. Sama. Okay, betul. And then, selang masa yang sama. Okay, ini adalah baru satu keyword. This is one mark. Ada yang report Mizan. So, baru nak bagi Olio tadi. Okay, baik. This is your first keyword. Apakah the very awal, keyword awal? Very good. Garis, line. Your second keyword adalah line, garis. Garis yang menyambungkan apa? Garis menyambungkan planet dan matahari. So the line that connects the planet and the sun. Ini adalah keyword you. Senang tak? Physics made easy. It's ABC je sebenarnya. Keyword saja. Ingat keyword saja. For the rest, you just buat ayat. Buat ayat tak ada masalah. Buat ayat, Dania hari cakap, no, it's not. It will be easy. It is easy sebenarnya. It is easy, trust me. Kalau you buat soalan banyak, it will be easy. So for now, tengok dulu dia punya garis, dia punya line. This is the keyword. And then ini adalah luas sama, selang masa sama. Ya? Ada tanya ni, kat sini. Ya. Apa beza selang masa dengan selang masa? Baik. Selang masa is basically daripada satu tempat ke satu tempat. C ke D. Selang masa adalah antara masa dan masa. Contoh. Ini C ke D. Selang masa. Ini masuk dalam bab 2 boleh juga. A to B. Selang masa is in between. Antara selang masa ni dan selang masa ni. Time intervals. Very good, time intervals. Ya? Baik, back pada sini. Kalau ditanya yang hukum Kepler, garis yang menyambung planet dan matahari yang mencakupi luas yang sama dan selang masa yang sama. Bila dia mengorbit, dalam cara orbit. Garis antara planet dan matahari boleh ke tak? Boleh. Sebab tu saya cakap, you boleh rangka whatever ayat yang you nak, as long as you ambil keyword. Garis yang menyambungkan matahari dan planet, boleh. Garis antara planet dan matahari pun boleh juga. Anyway, garis antara, garis menyambungkan, so it's up to your imagination as long as you hit the correct keyword. Now, easy peasy. Baik, the next part di sini. Rajah di bawah menunjukkan orbit sebuah planet. So it shows an orbit of a planet. Planet itu kena orbit. Compare the linear speed. Ataupun bandingkan laju linear pada position X, Y dengan Z. So agak-agak U lah kan. Dekat mana planet tu laju? X ke Y ke Z? Kat mana guru disiplin tu? Ingat tu je. Kat Y, betul. So Y ni akan mencapai kelajuan maksimum. You use laju linear kan? Pakai perkataan soalan. Laju linear yang maksimum. Yang maksimum. Kalau English is maximum linear speed. Maximum linear speed. Kelajuan yang paling perlahan dekat mana? Agak-agak. Z, betul. Kelajuan ni adalah paling minimum. Minimum kat sini. Baik, ada soalan yang very good question tadi tanya. Kenapa linear speed?
kenapa linear spin up? You guys kena ingat di mana setiap objek yang bergerak di angkasa lepas akan gerak secara straight sebenarnya. Dia nak gerak straight. Ini adalah kita panggil laju linear. Tapi dia dapat tak gerak straight? Betul, hi one semasa ni tadi. Dia jawab the very first one tadi tu. Okay, ada daya, very good. Okay, ada daya sebab ada benda yang tarik dia. Jadi dia tak dapat gerak straight, dia akan gerak curve. Dia sebenarnya gerak straight sebenarnya. Dia memang nak gerak straight. So kalau katakan juga nampak ada roket kan, roket dia gerak straight tau. Roket gerak straight. Tapi kalau dia terlampau slow, dia akan tertarik balik. So dia kena gerak straight lagi laju. Daya itu daya memusat, betul. So ini ada. Sekarang ini ada buku teks. Ada ni. Jadi kalau contoh matahari hilang, semua planet akan gerak straight. Very good, betul. Tak ada daya yang tarik je lah. Kalau matahari ni hilang kan, planet ni akan gerak straight je. Faham? Senang kan? Easy peasy. Hukum Kepler yang kedua. Kita akan masuk hukum Kepler ketiga next time around. Kita akan masuk next time around. But for now, faham tak? Senang tak hukum Kepler ni? So all you need to remember adalah the Oreo thingy. The Oreo thingy, you tarik, you can actually stretch it out. No matter how tarik, never mind. So no matter how strong you tarik, dia akan area dia tetap sama. So all you need to remember adalah guru PJK atau guru disiplin. Matahari itu sebagai guru disiplin. Itu sahaja. Easy? Sekarang ni, you faham this is your input. Now it's the time for you to buat output. Buat output banyak, buat latihan banyak. Okay, you got it. You have to buat output. Okay, it's easy peasy. Faham is faham. Dia macam just faham saja, you dah beli all this bahan. Sekarang it's up to you guys untuk memasak ataupun to apply the knowledge. Never give up. Everything, trust me, it's easy sebenarnya. Boleh goreng, tapi goreng pakai keyword. Itu sahaja. It's all up to you guys. Okay, so I'll see you again, hopefully for chemistry, and I'll see you for physics next week. Physics made easy, A, B, C, sub. See you guys.